Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 5 kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi bagi matematik KSSM tingkatan 5. Jadi di dalam bab ini kita akan belajar subtopik 5.3 iaitu gabungan transformasi dengan standard pembelajaran menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi. Bagaimanakah menentukan imej dan objek bagi suatu gabungan transformasi? Jadi, gabungan transformasi di sini bermaksud sama ada kita nak gabungkan translasi dan pantulan, pantulan dan putaran, pembesaran dan translasi atau yang mana-mana di antara empat ini digabungkan. Jadi, gabungan transformasi A, B bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Jadi di sini gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Kita huraikan menggunakan carta di sini. Katakan kita ada objek P. Jadi bila transformasi AB bermaksud kita akan lakukan transformasi B terlebih dahulu, iaitu yang di belakang terlebih dahulu, maka kita akan dapat imej yang pertama di bawah transformasi B. Jadi di sini kita dah dapat P'. Okey, seterusnya kita akan lakukan transformasi A. Jadi bila kita dah dapat imej yang pertama P', sekarang P' akan menjadi objek untuk kita lakukan transformasi A untuk kita dapat imej yang seterusnya yang kita namakan sebagai P'. Jadi ini bagaimana kita ingin mendapatkan imej daripada objek. Okey, di bawah transformasi AB. Tetapi di sebaliknya, sekiranya soalan beri kita kedudukan imej. Kedudukan imej diberi tetapi kita tidak diberi kedudukan objek. Dan soalan menyatakan imej tersebut adalah di bawah gabungan transformasi AB. Jadi untuk kita dapatkan objek, kita akan tentukan objek di bawah transformasi A terlebih dahulu. Jadi kita akan follow. Kalau untuk daripada P', nak pergi kepada P, iaitu kita nak dapatkan objek, kita akan lakukan transformasi A dahulu dan kita akan dapat P' yang pertama. Okey, P' yang pertama di sini diikuti dengan B untuk kita dapatkan kedudukan objek. Nanti kita akan lebih faham dengan melihat contoh soalan. Jadi sekarang kita lihat contoh 15 di dalam buku teks muka surat 150. Raja di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada sata kartis, diberi bahawa transformasi P translasi 31, Q putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34, R pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2. Tentukan imej bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi A P kuasa 2 B R Q. Jadi kita akan selesaikan A terlebih dahulu. Jadi kita akan selesaikan untuk A. Kita tahu P kuasa 2 adalah P darab P. P kuasa 2 adalah P darab P ataupun kita tulis sebagai PP di sini. Okey, ini bermakna kita ada objek A, kita akan lakukan transformasi P untuk dapat imej yang pertama A' dan kita akan ulang kali kedua transformasi P untuk sekarang A' pula menjadi objek untuk dapatkan imejnya A', dan translasi P adalah translasi 31. Jadi kita akan ulang langkah transformasi P dua kali. Jadi langkah pertama memudahkan seperti video sebelum ni, cikgu ajar kita namakan setiap bucu dulu. Jadi sebelum ni saya namakan ABC. Sekarang sebabkan kita ada objek A, kita namakan bucu P, Q dan R. Okey, seperti yang kita sedia maklum, bila 31 bermaksud kita akan gerakkan 3 ke kanan kerana positif dan kita akan gerakkan 1 unit ke atas disebabkan B bernilai positif juga. Jadi di sini kita akan gerakkan titik P terlebih dahulu. Okey, 3 ke kanan, 1, 2, 3 diikuti 1 unit ke atas, 1.
di sini. Jadi kita dapat di mana kedudukan objek image yang pertama bagi P yang kita tandakan sebagai P prime di sini. Jadi ini adalah P prime. Kita ulang langkah yang sama untuk titik Q pula. Jadi sama, kita gerakkan 1, 2, 3, 3 unit ke kanan diikuti 1 unit ke atas. Jadi kita dah dapat kedudukan bagi image bagi Q yang kita namakan sebagai Q prime. Jadi kita labelkan Q prime di sini. Okey, seterusnya kita akan lakukan perkara yang sama untuk titik R. Jadi kita gerakkan titik R 3 unit ke kanan disebabkan positif diikuti 1 unit ke atas. Jadi kita dah dapat di manakah kedudukan image bagi R, iaitu R prime. Jadi sekarang kita dah ada P prime, Q prime dan R prime. Seterusnya kita lukis gambar image yang pertama. Jadi seterusnya kita sambungkan titik-titik yang image yang kita cari sebentar tadi dan kita namakan sebagai A prime. Jadi kita dah dapat image yang pertama A prime. Seterusnya kita akan lakukan perkara yang sama, iaitu masih lagi translasi 3-1 kerana kita di bawah gabungan PP. Kedua-duanya adalah translasi. Jadi kita akan ulang langkah yang sama untuk titik P. Jadi sekarang kita akan gerakkan P prime. Okey, 3 unit ke kanan, 1 unit ke atas. Jadi kita dah dapat kedudukan image bagi P prime yang kita namakan sebagai P double prime. Okey, seterusnya kita ulang langkah yang sama untuk titik Q. Okey, titik Q, image Q yang pertama tadi Q prime, 1, 2, 3 ke kanan diikuti 1 ke atas dan kita dah dapat kedudukan image bagi Q prime yang kita namakan sebagai Q double prime. Dan kita labelkan Q double prime di sini. Seterusnya kita akan cari pula image kedua bagi R. So R prime menjadi objek, sama juga 3 langkah ke kanan, 1 langkah ke atas. Jadi kita dah dapat di mana kedudukan image bagi R prime yang kita tandakan sebagai R double prime. Seterusnya kita lukis image A double prime yang kita kehendaki. Jadi kita dah menjawab soalan 15A. Jadi kita bandingkan dengan soalan sebentar tadi, image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2 ialah segitiga T di sini. Jadi kita telah selesai menjawab soalan 15A. Okay, seterusnya kita ingin selesaikan B, iaitu dengan menentukan image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi RQ. Jadi diberi Q adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34 dan R adalah pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2. Jadi kita di sini kita faham gabungan transformasinya adalah RQ, bermakna objek A kita akan lakukan transformasi Q terlebih dahulu untuk dapatkan image yang pertama, iaitu A prime, diikuti transformasi R untuk dapatkan image yang terakhir, iaitu A double prime. Jadi di sini kita akan fokuskan transformasi Q, iaitu dengan melakukan putaran. Jadi untuk kita selesaikan putaran, langkah pertama kita tandakan dulu pusat putaran, iaitu 3, 4. Jadi kita tandakan 3, 4. Kemudian kita namakan setiap bucu pada objek. Jadi di sini saya namakan sama juga seperti tadi, iaitu bucu P, Q dan R. Jadi sekarang kita akan sambungkan, iaitu langkah 3, unjuran garis daripada objek P kepada pusat putaran. Jadi kita perhatikan di sini ada berapa kotak mencancang. Kalau kita lihat di sini ada 2 kotak mengufuk, iaitu 1, 2 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 kotak mengufuk, 2 kotak mencancang. Okey, seterusnya kita akan putarkan
bucu P ini mengikut lawan arah jam. Okey, lawan arah jam bermasuk kat sini. Kalau sini ikut arah jam. Jadi bucu P kita akan putarkan. Okey, 8 kotak mengufuk akan jadi 8 kotak mencancang. Dan 2 kotak menegak akan jadi 2 kotak mengufuk. Okey, kita putarkan. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Okey, tak cukup lagi kita kat situ tadi. So, kita buat lagi sekali. Okey, kita putarkan 8 kotak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Okey, baru kita dapat 90 darjah di sini. 90 darjah mesti bentuk L ya. Dan kita boleh semak bilangan kotak yang terlibat. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kotak mengufuk, 8 kotak mencancang. 2 kotak mencancang sekarang menjadi 2 kotak mengufuk. Jadi kita dah dapat kedudukan P' yang pertama yang kita tandakan sebagai P'. Jadi seterusnya kita akan buat titik Q pula. Jadi sama, kita akan ulang langkah yang sama. Kita sambungkan kepada pusat putaran. Kita tengok 2 kotak mengufuk, 4 kotak mencancang. Kemudian kita akan putarkan titik Q. Okey, 2 kotak mengufuk akan jadi 2 kotak mencancang. Okey, 2 kotak mencancang tadi akan jadi 2 kotak mengufuk. Dan 4 kotak mengufuk akan jadi 4 kotak mencancang. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dah boleh semak ya, menggunakan protektor pun kita boleh semak sebenarnya di sini 90 darjah. Jadi kita dah dapat kedudukan image bagi Q yang kita namakan sebagai Q' di sini. Jadi di sini kita boleh lihat bilangan kotak yang terlibat. Dia akan terbalik sama seperti tips yang saya beri kalau melibatkan 90 darjah. Seterusnya kita akan cari image bagi R terlebih pula. Kita sambungkan kepada pusat putaran. Kemudian daripada pusat putaran kepada image kita akan putarkan. Kita pertimbangkan, kita lihat tadi berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak mengufuk, 1 kotak mencancang. Jadi 5 kotak mengufuk akan jadi 5 kotak mencancang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 1 kotak akan jadi 1 kotak mengufuk tadi akan jadi 1 kotak mencancang. Okey, kita boleh cek. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okey, kita tengok lagi sekali tadi. Okey, untuk dapatkan R. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi kita dapat di mana kedudukan R dengan bina sudut 90 darjah dan kita boleh labelkan sebagai R' di sini. Dan kita boleh lihat bilangan kotaknya juga sebagai petua untuk kita dapatkan image bagi R tadi. 5 mengufuk, 5 mencancang, 1 mencancang akan jadi 1 mengufuk. Jadi seterusnya kita sambungkan semua titik-titik dan kita labelkan sebagai A'. Jadi kita dah dapat kedudukan image yang pertama iaitu A'. Seterusnya kita akan lakukan pembesaran untuk dapatkan image yang terakhir iaitu A'. Jadi kita dah dapat image bagi A iaitu A' di bawah transformasi Q. Seterusnya kita akan laksanakan transformasi R untuk dapatkan image bagi A iaitu A'' untuk kedua-dua transformasi. Jadi Q ada tadi putaran, sekarang kita akan laksanakan R. R adalah pembesaran. Jadi yang pertama, kenal pasti pusat pembesaran. Kita plot pusat pembesaran di sini, diberi pusat pembesaran 80. Kemudian kita akan lakukan pembesaran bagi setiap titik. Jadi untuk pembesaran, setelah kita kenal pasti pusat pembesaran, kita kenal pasti faktor skala. Di sini diberi faktor skalanya adalah 2. Kemudian kita akan lukis unjuran garis dari pusat pembesaran ke setiap bucu. Jadi yang dimaksudkan dekat sini, kita akan buat satu persatu. Yang pertama daripada objek P kepada pusat pembesaran.
Jadi seterusnya kita kenal pasti bilangan kotak. Jadi daripada objek kepada pusat pembesaran melibatkan 3 kotak mengufuk dan 4 kotak mencancang. Jadi disebabkan faktor skala kita adalah 2, bermaksud daripada kalau di sini tadi daripada objek kepada pusat pembesaran, daripada pusat pembesaran kepada imej mestilah membesar 2 kali ganda. Bermaksud bilangan kotak mengufuk tadi 3 kotak akan jadi 6 kotak. Bilangan kotak mencancang akan jadi 8 kotak. Jadi kita akan membesar 2 kali ganda. Jadi daripada unjuran garis pusat pembesaran kepada imej mestilah mengikut arah yang sama dengan objek disebabkan faktor skalanya positif. Jadi 2 kali ganda, 3 kotak mencancang sekarang akan jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 4 kotak mengufuk akan jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita dah dapat kedudukan imej bagi P prime iaitu P double prime. Kita tandakan sebagai P double prime. Kita boleh semak bilangan kotak. Bilangan kotak juga 2 kali ganda iaitu daripada pusat pembesaran kepada kedudukan imej yang kita ingin cari. Seterusnya kita akan cari imej bagi Q prime. Jadi kita lihat. Okey, kita buat unjuran garis kepada pusat pembesaran hanya melibatkan 3 kotak mengufuk, tiada kotak mencancang. Jadi kita boleh highlight di sini 3 kotak mengufuk. Ini bermakna untuk dapatkan imej nanti daripada pusat kepada imej 2 kali ganda, 3 akan menjadi 6 kotak. Jadi daripada pusat pembesaran kepada kedudukan imej sekarang adalah 2 kali ganda iaitu 6 kotak dan kita tandakan sebagai Q double prime. Seterusnya kita buat pula untuk R. So R kepada imej R prime kepada pusat pembesaran kita lihat. Jadi kita boleh semak daripada objek R prime kepada pusat pembesaran 1 kotak mengufuk. 1 kotak mencancang dan 6 kotak mengufuk. Ini bermakna daripada pusat pembesaran kepada imej bagi R prime nanti kita akan doublekan jadi 2 kali ganda iaitu 2 kotak mencancang diikuti 12 kotak mengufuk. Jadi kita dah dapatkan kedudukan imej bagi R prime yang kita tanda sebagai R double prime dan kita boleh semak bilangan kotaknya adalah 2 kali ganda disebabkan faktor skalanya adalah 2. Jadi kita dah dapat kesemua kedudukan imej untuk P prime, Q prime dan R double prime. Jadi kita boleh sambungkan ke semua titik. Jadi kita namakan sebagai A double prime. Jadi kita dah selesai menjawab soalan 15B. Okay, seterusnya kita bandingkan dengan soalan. Jadi kita dapat imej bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi RQ adalah segitiga W di sini. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.